Hai, nama Cikgu Mardia. Jom belajar dengan Cikgu. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini adalah jirim. Apa itu jirim? Jirim ialah semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Hampir semua benda di muka bumi ini adalah jirim. Manakala benda-benda pula terbahagi kepada benda hidup dan benda bukan hidup. Apa dia contoh-contoh benda hidup? Contoh benda hidup ialah manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Contoh benda bukan hidup pula ialah rumah, kenderaan dan alat komunikasi. Udara merupakan salah satu jirim yang ada di sekeliling kita. Perhatikan radas yang berikut. Apabila belon B dicucuk dengan jarum, udara akan dilepaskan dan rod kayu akan condong ke sebelah kiri. Ini membuktikan bahawa udara mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Bila kunci dimasukkan ke dalam bikar, aras air akan meningkat. Ini membuktikan bahawa pepejal mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Sifat fizik jirim. Setiap jirim mempunyai sifat-sifat fizik yang tersendiri. Sifat fizik ialah kualiti yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan 5 diri manusia atau menggunakan alat pengukur. Sebagai contoh, periuk diperbuat daripada bahan konduktor haba seperti logam, manakala pemegang periuk diperbuat daripada bahan penebat haba seperti plastik. Selain itu, takat lebur ais ialah suhu tetap ketika ais berubah menjadi cecair, manakala cecair yang berbeza mempunyai takat didih yang berbeza. Contoh sifat fizik yang terakhir ialah kebolehan gula untuk melarut di dalam air. Sifat kimia jirim. Sifat kimia sesuatu bahan menunjukkan tindak balas sesuatu bahan itu berubah menjadi bahan yang berbeza. Sebagai contoh, pengaratan berlaku kepada besi apabila terdedah kepada air dan udara. Contoh yang kedua, petrol merupakan jirim yang mudah terbakar. Kita dapat mengelaskan pelbagai jenis bahan berdasarkan ciri-ciri yang berikut. Yang pertama, ketumpatan, takat didih, takat lebur dan ketelarutan. Ketumpatan sesuatu bahan ialah jisim per unit isi padu bahan tersebut. Ketumpatan menentukan kebolehan sesuatu bahan untuk terapung dan tenggelam. Bahan yang kurang tumpat akan terapung, manakala bahan yang lebih tumpat akan tenggelam. Sebagai contoh, apabila minyak, air dan pasir diletakkan bersama, pasir yang lebih tumpat daripada air dan minyak akan tenggelam. Manakala minyak akan berada di atas kerana dia kurang tumpat daripada air dan pasir. Takat lebur ialah suhu apabila keadaan pepejal bertukar menjadi cecair. Sebagai contoh, besi melebur pada suhu 1536 darjah Celsius, manakala ais akan melebur pada 0 darjah Celsius. Takat didih pula ialah suhu apabila keadaan cecair berubah menjadi gas. Sebagai contoh, air mendidih pada 100 darjah Celsius. Keterlarutan ialah kebolehan sesuatu bahan untuk melarut di dalam pelarut dan membentuk larutan. Sebagai contoh, gula larut di dalam air, manakala pasir tidak larut di dalam air. Baiklah murid-murid, jadi apa yang kamu dah belajar pada hari ini?
Yang pertama ialah apa yang dimaksudkan dengan jirim. Yang kedua, sifat fizik dan juga sifat kimia. Dan akhir sekali, bagaimana kamu nak mengelaskan bahan-bahan mengikut ciri-ciri yang ada seperti takat didih, takat lebuh dan sebagainya. Okey, sampai di sini sahaja. Kita akan berjumpa lagi di lain masa. Bye.